Oke, semalam kita sampai mana sudah? Kimia kita tahu pendidikan sesuatu bahan, contohnya air, dia akan mendidih pada satu suhu yang bergantung kepada bahan tersebut. Yang pada pendidikan, bila dia sudah mula mendidih, suhunya akan mula tetap. Kan? Bila kamu panaskan air, suhunya meningkat pada awalnya. Nah, apabila dia sudah mendidih, suhunya akan tetap. Oke, kenapa? Sudah tahu jawabannya? Satu kamu pikir, satu malam sudah pikir. No idea. Kita mau terangkan apa? Kenapa suhunya tetap? Ya, kenapa ada maksimum? Kenapa? Tapi salah satu penyiasatan bukannya, ini adalah proses pendidikan sudah. Yaitu apabila suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius, yang kita define Celsius dengan kata didih air kan. So air biasa pada keadaan biasa akan didih pada suhu. So bila dia mendidih, kita dapati bahwa suhunya tidak berubah. Kalau kamu guna termometer lah. Okay? Tapi kita boleh, dari pengalaman kita tahu juga, sebab kalau kita rebus sesuatu, ayam nggak apa, kamu rebus berapa lama pun suhunya tetap. Dia tak akan menjadi sangat-sangat panas sehingga kamu boleh goreng benda itu kan. So question is why? Kenapa suhunya tetap? Tapi saya suruh kamu jelaskan ya, fikir yang benar nih. Why? No idea at all. Cakap didih airnya 100 derajat Celcius ya. Sudah cukup panas oleh itu dia. Oke, masalahnya apa? Masalahnya pada awalnya suhu meningkat, tetapi pada takat didihnya suhu tidak meningkat. Kamu tak nampak macam ada sesuatu di situ yang perlu dijelaskan? Atau pernah kamu bertanya? Tidak. Nah, bertanya kan, sebab pada awalnya suhu meningkat, lepas itu suhu tidak meningkat. Nah, kan itu yang perlu dijelaskan. Saya tahulah, sebab kalau kamu cakap takat didihnya 100 dan tetap kamu cakap yalah itu takat didihnya, itu takat maksimumnya dan sebagainya kan. Oke. Tetapi kamu banding dengan sebelum itu, macam ada tiba-tiba ada sesuatu perubahan. Sedangkan adakah kita tutup api? Adakah kita tutup api? Apa yang berlaku di situ? Pasti tidak tutup api. Macam tutup api itu tidak kan? Atau yang sepatutnya benda pertama kamu ialah kamu tak patut terima saja. Oh ialah tetaplah sebab dia takut didih kan? Kamu mesti nampak ada sesuatu. Sebab sebelum dia mendidih suhu meningkat. Kenapa dia tiba-tiba tetap? Dan of course kita perlu kaji juga kenapa dia meningkat pada awalnya. Dan baru kamu boleh compare and contrast kan? Paham kan? Nah itu cara kamu berfikir kan? Nah, dia tetap kamu tak boleh terima saja. Dia tetap, sedangkan sebelum dia mendidih suhunya meningkat kan? Nah, so sekarang pula kamu tengok balik pada awalnya kenapa suhunya meningkat? Sebab ada apa dan sebagainya. Kamu fikir cara begitu. Okay, so pada awalnya kenapa pula dia meningkat? Sebab ada haba. Correct. Ada haba dari mana? Okay, very good. So ada haba. Haba, tenaga diserap ke dibebaskan? Bagus. Fikir. Serap ke bebas? Bukan bebas kan? Macam bebas lah. Tapi itu siapa bebas, siapa serap. Oke. So kita ada sumber api. Ialah api membebaskan haba. Tapi api diserap oleh air. So oleh itu airnya semakin panas. Kan? Semakin panas. Itu level yang sebelum ini. Sekarang kamu tingkatan 4 sepatutnya kamu boleh lebih teliti. Apa yang berlaku di dalam pada zarah-zarahnya bila dia menyerah haba? Bergerak dengan lebih cepat kan gitu. Bila dia bergerak dengan lebih cepat, tenaga apa itu?
Tenaga kinetik, very good. So, serap haba. So, dia serap haba dari Air. Dari api. Dari api, okay. Dari sumber haba. Okay. So, lepas tu tenaga kinetik. Molekul-molekul ataupun zarah-zarah meningkat. Dan oleh itu, suhu meningkat. In fact, suhu adalah suhu sebenarnya sedang mengukur tenaga kinetik. Itu definisinya. Okay, very good. So this is the first part. Tetapi lepas tu kita akan buat apa? Kita akan banding dengan, kita perlu jelaskan apa? Yes. Ini yang pertama. Kenapa pula kedua itu berbeza? Kenapa bila dia mula mendidih, kesimpulan akhirnya suhu tetap. Ya, macam dia sepatutnya meningkat kan? Tetapi daripada eksperimen kita dapati bahawa dia adalah tetap. Kan? Takat didih tetap kan? So why? The question is why? Why? Okay, bincang. Wap air. Wap air lebih panas. Wap air terbebas. Kemudian, jadi, nah gelembung keluar. Maka kenapa dia tetap gelembungnya tetap keluar? So jadi hal bodoh bagaimana? Dibuang. Oke. Kamu nampak sedikit sudah. Oke. Kamu tengok balik yang pertama. Kan? Kamu tengok pertama. Bila dia suhu meningkat. So langkah mana yang berbeza di sini? Kan? Kamu mau banding beza kan? Sebab sekarang yang tadi dia menyerap haba daripada sumber haba. Question is, adakah ini masih berlaku? Yang kedua, tenaga kinetik zarah meningkat. Adakah ini masih berlaku? Nah, fikir. Kamu compare begini supaya kamu nampak. Sumber haba itu ialah api ini kan? Kamu boleh didihkan api. Oke, so pertama dalam situasi dia sedang mendidih, adakah api itu masih ada? Masih. Api ada. Oh, jadi dia tak menyerap sudah haba di sini. Kau tahu? Wah, pandainya dia tahu juga dan belum menyerap. Bagaimana kita pasti bahawa sebenarnya masih perlukan api? Bagaimana kita pastikan memang ada? Siapa kata ada masih ada haba? Masih tidak ada haba? Atau masih ada, ataupun kita fikir balik, masih perlukah api itu untuk meneruskan dia punya pendidikan? Meneruskan dia punya pendidikan. Apa akan berlaku kalau dia sudah mendidih kamu tutup api? Adakah dia akan terus mendidih? Tidak kan? Tidak. So di sini maksudnya di sini api masih ada, kan? Untuk meneruskan pendidikan api itu masih buka. Okay? So rasanya yang pertama itu rasanya jadi ke tak jadi? Masih ke ada sumber haba dari sumber haba dari sumber haba? Masih ada kan? Bahkan kalau kamu tutup dia tak jadi sudah. Takkanlah kamu ada buka itu api tapi tak serap. Jadi kemana haba itu? Okay? So rasanya dia masih menyerap haba dari sumber haba. Tetapi fikirlah, tetapi ada sesuatu berbeza di sini. Nah, akhirnya suhunya tetap. Tidak pula. Kalau kamu kurangkan dia akan mulai tak mendidih sudah itu kalau air. Nah, so fikir, bincang di situ. Nah, fikir dulu sekarang sebenarnya apa yang kita perlu gerakkan. Situasi pertama dia serap haba. Kemudian tenaga kinetik meningkat menyebabkan suhu meningkat. Okay. Bila dia mendidih, secara logiknya kita fikir-fikir memang dia masih menyerap haba. Kesimpulan akhirnya suhu adalah tetap tidak berubah. So kita perlu terangkan apa sebenarnya. Sebenarnya lebih ada sedikit sudah kamu ngamda yang tadi. Kamu kata gelembung itu.
something to do with that, gelembung-gelembung. Tenaga. Oke, tapi yang penting kita perlu terangkannya apa? Tadi ada apa? Tenaga kinetik meningkat, suhu meningkat. Sini pun ada apa, tetapi akhirnya suhunya tetap. So kita kena terangkanlah apa? Saya tahu dia tenaga kinetik bertambah berkurang, tapi apa yang kita mau terangkan di sini sebenarnya? Apa yang kita perlu selesaikan? Sebab tadi ada tenaga haba, dia masuk tenaga kinetik, tenaga suhu meningkat. Sini pun ada tenaga haba, tetapi akhirnya dia tidak aktif. Macam-macam katakan ibu bapa kata, tiap hari bagi kamu RM5, tapi kosong juga dompetnya. Apa soalan seterusnya saya akan tanya? Nah, kamu guna di mana? Duit tuh. Sesama situasi ini kan tidak ada masalah. Tapi aslinya sudah tak lihat. So kami perlu terangkan ke mana haba itu digunakan untuk sebenarnya. Nampak tak? So yang itu kamu kena fikir. Kamu nampak dia punya apa gitu? Maybe ada fikir dulu. Tapi sekurang-kurangnya kamu boleh fokus di mana kamu mau jawab soalannya, kan? Yang sekarang misterinya ialah dia masih menyerap haba, tetapi entah pergi ke mana ataupun digunakan untuk apa sehingga pada akhirnya suhunya masih tetap. Sekurang-kurangnya kamu nampak tak ayatnya kenapa begitu? Dia terangkan tenaga haba yang diserap digunakan untuk something. Nampak kan dia punya ayat kan? Sebab itu yang kita perlu terangkan. Dia masih menyerap tenaga haba tapi digunakan untuk something, menyebabkan suhunya tidak berubah. Nampak tak dia punya struktur, dia punya ayat? Kan? Sebab pada awalnya dia menyerap haba, tenaga kinetik meningkat, akhirnya suhunya meningkat, itu bagian pertama. Bagian kedua kamu kena terangkan dia masih sedang menyerap haba, tetapi haba digunakan untuk something. Lepas itu oleh itu suhunya tetap. Nah, tapi something itu apa nanti kamu pikirlah. Sekurang-kurang kamu nampak struktur ayatnya kan. Oke, kamu kena terangkan tenaga haba yang diserap digunakan untuk apa, akhirnya suhunya masih tetap. Oke, and that something itu baca balik kemudian bincang. Oke, digunakan untuk mengatasi daya tarikan di antara zarah. Yalah, tapi apa maksudnya? Digunakan untuk mengatasi daya tarikan di antara zarah. Oke, sekejap. Kenapa dia ada kaitan dengan daya tarikan? What should we say? Yang ini proses apa? Pendidikan. Apa tuh proses pendidikan? Cecai. Alright, very good. Cecai tukar kepada gas. So, fikir balik apa beza cecai dengan gas yang kamu belajar di tingkatan berapa tu? 1 ke 2? Skip dulu. Gas tu wap ya, gas ataupun wap. Apa lagi? Dari segi banyak seginya. Jarak ya, apa lagi? Jarak antara zarah. Apa lagi? Apa lagi? Perbezaan antara cecai dengan wap yang kamu sudah belajar dari dulu lagi. Cecai apa? Cecai? Apa lagi? Berjalan. Jalan apa ciri-cirinya kamu perlu tahu? Jarak. Apa lagi? Jisim. Jirim itu semua benda ini panggil jirim. Jisimnya pula yang ada kaitannya dengan dia punya berat. Jirim ada 3 keadaan utama pekerja cecai gas. Tapi macam mana kita bezakan ini? Satu jarak kan, apa lagi? Antara zarah-zarah jaraknya?
Ada jarak, ada apa lagi? Susunannya apa lagi? Ini buku sudah. Jarak, susunan, pergerakan, apa lagi? Saya tarikan. Apa lagi? Ada tenaga. Jarak, susunan, apa lagi? Pergerakan, Pak. Pergerakan, apa lagi? Isi padu, apa lagi? Tempatan, apa lagi? Boleh lompatan, apa lagi? Ya, tapi kamu nampak sini ada apa kan? Daya tarikan kan? Ya, tapi kamu kena jelaskan lain dulu. Oke. Apa kamu mau terangkan dulu? Jaraknya apa? Jaraknya dulu. Siapa paling jauh, siapa paling dekat? Cucai jauh. Ges yang jauh. Cucai masih dekat, tapi pekerjaan biasanya sesusun dengan. Oke, yang ini menerangkan apa? Susunan ini boleh menerangkan apa yang kita boleh lihat. Ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kamu boleh nampak. Bebas bergerak. Kamu nampak ke sebenarnya bebas bergerak? Bisa jauh. Kamu nampak air itu bebas bergerak lah kan. Tapi yang cara ini menerangkan ciri apa? Yang tadi itu banyak lagi kamu cakap tadi. Apa lagi ciri-cirinya? Ciri-ciri yang kamu boleh lihat pekerja dengan cucai. Satu, oke, ini jarakan. Apa lagi? Bentuk apa? Bentuk dari isi padu itu cirinya kan? Ciri kan? Jadi ada apa? Kemampatan, bentuknya, isi padunya. Kamu boleh bezakan ciri yang kita boleh lihat dengan yang kita cakap yang zara-zara kan? Ciri yang kamu boleh nampak bentuknya apa tadi? Dia jauh bukan ciri kan? Ciri pekerja cucai dan gas yang kamu boleh nampak sebenarnya kita coba terangkan dengan jaraknya, susunannya, pergerakannya, dengan dia punya gaya tarikannya. Karena ada bezanya, sebenarnya ada bezanya. Kamu guna semua ini untuk menerangkan ciri-cirinya. Oke? So yang pertama yang banyak ruang ini sebenarnya dia menerangkan ciri apa ataupun dari ciri apa yang kita boleh nampaknya macam guys pekerja itu macam lah banyak ruang kosong. Ciri mana? Nah, ciri fisika yang mana? Apa perbezaan antara contohnya cucai dengan gas? Yang kamu boleh nampak. Kamu tak nampak benda itu. Ciri-ciri yang kamu boleh nampak perbezaannya. Boleh boleh disentuh. Oke, bagus. Tapi gas pun boleh disentuh kan? Boleh kan? Boleh, ada angin. Jadi angin tak sentuh kamu enggak? Ada. Apa lagi? Yang pernah kamu belajar dalam buku teks sama? Boleh dia. Ya ada buku teks, boleh apa? Tadi kamu ada sebut. Boleh dihidup. Kenapa kamu guna balik yang dalam buku? Apa tuh? Apa bezanya? Cucai dan gas, isi padu cucai isi padunya tetap, bentuknya tidak tetap, gas isi padunya tak tetap, bentuknya tak tetap, pekerjaannya bentuknya tetap, isi padunya tetap. Itu sudah itu. Lepas itu yang mana boleh dimampatkan? Cucai, yes. Cucai kalau kamu coba dimampatkan maksudnya apa? Dikecilkan dia. Oh senang dia.
Kamu ambil pekerja ke keping kayu, coba kamu mampatkan, atau pen kamu coba mampatkan. Kamu ambil botol plastik yang nipis, kamu coba mampatkan airnya. Dan untuk gas, kamu coba apa? Ambil balon, kamu coba mampatkan. Memangnya boleh dimampatkan. Pekerja cucai ke gas yang boleh senang dimampatkan. Gas saja yang senang dimampatkan kan. Cucai kalau boleh tapi memang masih agak suka dimampatkan. Kan kalau botol kamu penuh berisi, kamu coba mampatkan, jangan terpanjang ke bawah. Oke. Kalau ada alat paling bagus lah kan kita guna ombak, pisau gadi kan. Kalau kamu letak cucai, kamu mampatkan susah. Kalau dia gas senang. Kan? Tapi itu saya kata kamu guna alat biasa pun kamu tahu sudah. Kamu coba mampatkan pekerjaan kayu susah kan? Cucai pun agak susah. Satu sekali lagi apa? Di dalam mulutmu. Kalau gas boleh kamu mampat. Kalau penuhkan dengan air, kamu coba mampatkan apa boleh? Atau kamu coba mampatkan, kamu penuhkan mulutmu dengan nasi, lepas itu kamu coba mampatkan. Atau kalau di hidung, Oke. Nah itu cirinya kan. So the question is why? Kenapa gas senang dimampatkan? Dan dia berkaitan dengan yang mana satu? Susunan dia ke, daya tarikan ke, pergerakan ke, jarak ke, pergerakan dan susunan ini. Kenapa? Siapa yang jaga jarak? Siapa yang jaga jarak? Siapa yang jaga jarak? Yes. Pekerja rapat. Maksudnya sudah rapat. Cucai pun ada rapat, mungkin ada sedikit lah, tapi dia kurang tersusun. Dan dia boleh jauh. So oleh kerana dia jauh, maksudnya banyak ruang kosong. So bila dia banyak ruang kosong, maksudnya kita boleh mampatkan. Kalau dia sudah sedikit ruang kosong, kalau kamu mampatkan lagi, karena sukalah kan sudah ada. Oke, itu yang satu. Apa lagi? Jawab, ada soalan bagus. Adakah pekerja selalu susah dimampatkan? I think boleh bagus kamu guna tangan dia, ataupun benda yang lagi kamu selalu nampak. Kalau span itu pekerja ke cucai ke dia? Tapi dia boleh mampatkan. Cucai kan? Span lah. Tapi span boleh gak dimampatkan? Boleh kan, tapi itu sebab apa? Ya. Dia punya struktur di situ. Dia punya struktur di dalam sendiri, ada banyak ruang kosong. Kan, dia punya struktur, bukan dia punya ruang kosong antara zara-zaranya. Macam yang kita cakap. Macam jaring ke apa ke, sebab kalau kamu buat jaring kan, ini kan pekerja. Kan ini kan pekerja. Itu di dalamnya zara-zara memang tersusun. Tetapi strukturnya sendiri kan banyak ruang kosong. Jadi boleh mampat. Bagus soalan kamu. So dia itulah banyak situasi kan kena tengok. Oke. Apa lagi? Yang mena selain dimampatkan, apa perbezaan antara cucai dengan pekerja dengan gas? Yang tadi kamu cakap apa? Bentuk isi padu sama lah dengan isi padu adalah kaitan dengan kemampatan tadi kan. Kalau kamu tak boleh dimampatkan, maksudnya isi padu kamu adalah tetap. Itulah pepejal dan cecai mempunyai isi padu yang tetap, tapi gas tidak, sebab dia boleh mampatkan ataupun kalau dia dibagi lebih ruang yang lebih besar. Oke, bagaimana pula dengan bentuk?
Oke, yaitu sekarang kamu ada apa tadi? Kita ada jarak, susunan, pergerakan, daya tarikan, daya tarikan, dan juga tenaga kinetik. So yang tadi jisim, bukan jisim, ketumpatan. Ketumpatan, oke. Yang tadi kita tengok apa? Bentuk ruangan, isi padu. Isi padu, ketumpatan. Oke. Yep. Yang tadi kita tengok sudah disebabkan jarak, ya, disebabkan jarak di antara pekerja sangat sedikit, pekerja pun sangat sedikit walaupun mungkin biasanya tambah sedikit dan dalam case jauh kan. Ini sudah menerangkan bahwa yes senang dimampatkan, oke. Dan juga bermaksud berkaitan juga dengan isi padu lah. Kan isi padu pekerja dengan cecair adalah tetap tetapi gas tidak sebab dia boleh dimampatkan. Okay. Dan secara tidak langsung juga menerangkan ketumpatan. Kan sebab di gas dia mengambil ruang yang besar tetapi banyak ruang kosong, sudah tentu otomatiknya gas adalah paling kurang tumpat. Kan sebab dia jauh. Ketumpatan adalah jisim isi padu kan. Itu sudah oke. Okay. Sekarang kita mau terangkan bentuk. Kenapa air dengan gas tiada pendiriannya, dia mengubah saja bentuk bekasnya. Rasanya berkaitan dengan mana? Jarak ke, susunan ke, pergerakan ke, daya tarikan ke, tenaga kinetik. Pergerakan, jadi apa tuh? Daya tarikan kenapa? Jadi pekerja kenapa bentuknya tetap? Daya tarikannya kuat ke lemah? Kuat. So kalau daya tarikan antara zara-zara adalah kuat, dia tak akan bergerak kan? Dan dia tidak akan mengubah bentuknya. Kan? Nampak? Nah, sekarang baru tak pernah kamu terfikir. Coba kamu belajar ini asingan. Sedangkan sebenarnya kita pun tak nampak zara-zara ini. Sekarang mungkin boleh lah dengan mikroskop yang canggih. Dulu kita hanya nampak bentuk ciri-ciri ini, kita buat teori bahwa itulah perbedaannya. Okay. So kalau daya tarikan dia lemah, so maksudnya dia senang bergerak lah. Kalau cecair daya tarikannya lemah, so oleh itu dia mudah, tapi dia masih lebih kuat daripada gas. Gas hampir tiada daya tarikan, dia bergerak bebas sahaja. Kan? Jadi cecair, untuk cecair dia ada pekataannya. Yang ini pekatannya apa? Bergetar pada kedudukan bla 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 kan. Yang ini bebas bergerak. Sudah tentu tiada bentuk yang tetap, tiada bentuk, tiada isi padu tetap. Yang cecair ada satu perkataan itu yang sangat logik. Sebab bila kamu bengkokkan kamu punya air, kamu nampak air itu macam apa? Dan kamu bandingkan dengan dia apa? Dia apa? Kamu bandingkan dengan pasir. Walaupun pasir ialah pekerjaan, tetapi bila dalam botol pasir dia apa? Botol pasir kamu begini, apa berlaku pada pasir tersebut? Yang putih-putih pasir itu akan dia apa? Oke. Macam pasir kan, bila kamu buat begini, kamu nampak tak putih-putih macam menggolong suhu begitu. Walaupun mungkin ada berpukulan, dia bergerak tetapi dia tak sebebas macam gas. Kan, gas dia boleh pergi ke mana saja. So melambangkan yang ini daya tarikan paling kuat dalam pekerjaan, dan dalam cecair dia sederhana, dan dalam gas daya tarikan hampir kosong kan. So itu yang kamu belajar dari dulu. Bagaimana dengan peresapan? Peresapan, yang mana paling cepat? Cecair ke, gas ke, pekerja? Cecair ke paling cepat? Peresapan. Peresapan, kalau macam bau dari satu tempat ke satu tempat, cepatkah dia meresap? Kalau cecair?
Kalau pepejal cecair dengan kalau paling senang kita bandingkan gas dalam gas, cecair dalam cecair, pepejal dan pepejal lah. Untuk paling fair lah kan. So kalau kamu di sini, kemudian orang lain di sini. Oke. So pertama kamu kentut. Kamu mau eksperimen, kamu kentut apa semua tanya. Berapa lama baru kamu terbahu? Cepat ke lambat? Cepat. Gas dalam gas. Lepas itu kamu pergi ke laut, kita mau cecair dan cecair kan? Kamu cecair. Kamu keluarkan cecair. Kamu tanya dia, berapa lama baru kamu rasa cecair? Kau kerja? Pepejal, kamu keluarkan pepejalmu. Mana lukis pepejal? Pepejal. Pepejal di atas tanah. Berapa lama dia mengasah tanah? Jalan, yes. Cecair pepejal kan? Oke, mana paling cepat mendesak? Yes. Kenapa? Dia bergerak dengan bebas. Satu, dia bergerak dengan laju, dan molekul-molekul yang bergerak dengan laju. Satu lagi, dan daya tarikan dia lemah. Sebenarnya daya tarikan dia lemah ada kaitan dengan pergerakannya kan. Daya tarikan dia lemah, oleh itu dia bergerak dengan cepat. Tapi yang itu pula ada kaitan dengan tenaga kinetik. Manakala pepejal, daya tarikan dia kuat dan dia pergerakan dilambatkan. Tapi apa lagi? Dia mau bergerak macam pepejal itu. Kamu tengok dia sudah ada bergerak perlahan. Bagipun jaraknya kecil kan, susahlah dia meresap ke dalam. So dia ada kaitan dengan pergerakan dan juga jarak. Dalam gas banyak ruang kosong, lagipun molekul-molekul gas bergerak dengan laju. Oleh itu apa-apa bau cepat saja dia meresap. Oke, itu cecair itu. Yes. Oke, so balik kepada soalan tadi. Atau masalah tadi ialah kamu cakap apa? Kita sedang coba menerangkan apa? Dalam proses pendidikan. Oke, so haba serap masuk. Nah, haba itu digunakan untuk sesuatu. Oke, so sekarang kita nampak sudah sebenarnya dia ada kaitan sebab cecair dan juga kamu punya gas ada cirinya yang berbeza. Yaitu, nah kamu tengok apakah yang boleh menerangkan kenapa masa pendidikan dia masih serap haba, tetapi haba itu digunakan untuk sesuatu dalam proses menukarkan cecair kepada gas. Okay. So kamu nampak rasanya ada kaitan dengan daya tarikan. Di mana sini cecairnya daya tarikan lebih kuat ke lebih lemah? Ya. So ini daya tarikan kuat, yang ini daya tarikan lebih lemah. Okay. So bagaimana kita terangkan kenapa haba itu? Pada takat diri cecair, zara-zara mempunyai tenaga yang kuat untuk mengatasi daya tarik. Tenaga dengan daya tarik apa hubungannya? Okay. Untuk mengatasi daya tarikan, itu dia lepas daripada cecair. Cecair berubah menjadi gas. So kita nampak macam ada kaitan tenaga dengan daya tarikan kan, sebab kamu masih sedang menyerap tenaga haba daripada sumber api kan. Okay, tapi perincikan lagi apa sebenarnya berlaku. Sebab yang kita tahu dalam cecair daya tarikannya adalah tinggi berbanding daya tarikan di dalam gas. Nah, sikit lagi. Kamu kata tenaga itu sebenarnya tenaga apa? Tenaga haba ini kan yang kamu serap. Oke. Kemudian pikir dulu. Ya. Dari cecair kepada gas,
Daya tarikannya perlu di apa? Bisa mana kan? Sebab pada cecair daya tarikannya masih kuat. Dan kita tahu pada gas daya tarikannya hampir kosong. Maksudnya untuk menukarkan cecair kepada gas, kita perlu lebih kurang macam kita pecah ikatannya. Tapi yang punya perkataan itu kita kata kita mengatasi daya tarikannya. Okay. So the next step yang kamu fikir untuk mengatasi daya tarikan, dia perlu serap tenaga ke bebas tenaga? Bebas. Fikir buat macam bebas? Macam bola serap. Nah, fikir balik itu last misterinya. Sebab kalau kita paham bahawa dalam proses cecair kepada gas, dia perlu mengatasi daya tarikannya sebelum dia boleh tukar jadi gas. So dia perlukan tenaga dan tenaga itulah yang tenaga apa yang diserap. So lengkaplah ayatnya kan. So last benda yang kita perlu pahami ini yang untuk pecahkan ikatan ataupun mengatasi daya tarikan. Mengatasi daya tarikan ataupun saya guna double quote sini ya, pecahkan ikatan. Kamu kok saya sini ya. Walaupun di sini jangan guna perkataan ikatan, hanya sebab ikatan digunakan untuk ikatan perbedaan dan sebagainya. Tapi kamu boleh bayangkan dalam cecair seolah-olah menjadi ikat. Kan? Dalam gas sudah ada tulisan, kita perlu pecahkan ikatan ini. Kita perlu mengatasi daya tarikannya. Jika saja satu soalan dia bebas haba ke, bebas tenaga ke, ataupun serap tenaga untuk dia pecah. Kamu bebas kan? Bila dia pecah, tak tahu. Nah, fikir. Bincang lagi, last. Yang last kamu perlu ialah sebab kenapa kita ke sini? Balik kepada tadi. Kenapa kita ke sini dari awal tadi? Balik kepada ini kan. Oke, kita mau membongkar misteri ini kan. So pertama kita nampak ada misteri sebab bila dia mendidih suhunya tidak berubah. So kita tengok balik prosesnya. Apabila kita memanaskan air pada awalnya suhu memang meningkat, tetapi bila dia mula mendidih suhunya tetap. Nah itu kita mau terangkan. So kita tengok balik yang pertama. So pada proses pertama kita nampak dia serap haba dan oleh itu tenaga kinetik meningkat dan suhu meningkat. Tapi pada bagian kedua bila dia sudah mendidih, dia masih lagi menyerap haba daripada sumber haba. Kan? Sebab api itu masih perlu kita pasang untuk dia teruskan pendidihan. Tetapi didapati suhunya adalah tetap. Bermaksud kita perlu terangkan ke manakah haba yang diserap itu tadi pergi. Kan? So sekarang macam logiknya seraplah kan. Kalau ini memang serap, dan selesailah kami punya misteri. Tetapi masih macam untuk memecahkan sesuatu ikatan, kamu serap haba ke tenaga, bebaskan tenaga. Itulah saya kata, kamu ambil pen saja dengan penutup, kamu buka penutup itu bebas tenaga ke serap tenaga. Macam bebas kan? Di mana silapnya? Kenapa mau rasa bebas? Kamu buka penutup. Bebas. Bebaskan tenaga kan? Kita kena guna tenaga kan? Tangan kamu kena guna tenaga kan untuk pecahkan dia kan? Tangan kamu perlu guna tenaga kan? Tangan kamu kan perlu guna tenaga. Tangan kamu sedang bebas haba. Siapa peduli dengan tangan kamu? Ya, we are not looking at your hand, kita sedang begitu. Kamu nampak tak saya sebenarnya melatih kamu tengok benda dengan terperinci. Betul, kamu nak pecahkan satu ikatan, kamu kena guna tenaga untuk pecahkan ikatannya. Kamu mau pecahkan ikatan antara dua orang ini. Bagus mereka.
Kamu kena bebaskan tenaga, kamu kena jadi batu api ini. Tapi mereka menyerap tenaga itu dalam diri mereka. Jadi serap apa? Siapa serap apa, siapa bebas apa, kamu kena sangat berhati-hati. Kita sekarang sedang melihat zara tersebut. Kita sekarang sedang melihat api kan? Bukan, kita bukan melihat api, kita sedang melihat air di sini. So untuk mereka mengatasi daya tarikan, mereka perlu bukan api yang membebaskan tenaga, mereka menyerap tenaga, barulah boleh mengatasi daya tarikan. Api membebaskan. Just like kalau lagi senang spring, kamu guna spring. Kamu mau jauhkan dua benda ini, serap tenaga ke bebas tenaga? Bebas. Soalannya siapa? Kamu sedang tengok siapa? Mereka yang dua zara ini perlu serap tenaga. Kamu yang perlu bebas tenaga untuk menjaga. Nah ya, kamu ambil spring. That's why partikularnya sangat penting. Kamu tengok. Nampak? So kamu tengok balik ayat itu. Sekarang dia make sense ke tidak? Kenapakah suhu tidak berubah bila dia mendidih? Karena haba yang diserap telah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zara-zara apabila bertukar daripada cecair kepada pekerja pada takat dinding. Nah, kalau kamu paham, kamu boleh ingat ayat itu selama-lamanya. Itu oke? Oke, so homework untuk esok. Iya, sudah tentu. Kamu sekarang kita sudah paham yang ini. Kan? Pemanasan. Bagaimana pula bila dia penyejukkan? Sebab grafnya sebenarnya begini kan kalau lengkap. Iya. Kalau penyejukkan? Nah, ini pula. Reaksi pertama mungkin kamu cakap begini, senang. Yang ini dia tidak berubah sebab haba yang diserap telah digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Lepas tu untuk ini kamu tukar saja 1-2 benda. Sebab haba yang dibebaskan digunakan untuk mengatasi yang haba yang dibebaskan digunakan untuk mengatasi daya tadi mengatasi sini pula apa? Nah kan, so fikir daripada ayat ini kamu tukar kepada ayat ini dan tengok dia logik ke tidak. Macam logik tapi macam ada sedikit perbezaan di sini. Oke? Biasanya pelajar cakap, oh yang tadi itu haba yang dibebaskan, haba yang diserap digunakan. Kemudian sebelah ini dia akan mudah dengan haba yang dibebaskan digunakan. Sudah tak logik? Kamu tengok ayatnya kan? Haba yang dibebaskan. Haba yang diserap dibebaskan? Tak tahu. So kamu kena fikir balik penyejukan bahagian ini sebenarnya apa berlaku. Dan baru kamu tengok yang ini. Oke?